Kalaulah ada sesuatu yang aku boleh kongsikan dengan anak aku adalah selagi kita masih hidup, selagi kita bernafas, bernyawa, kita mesti terus belajar, mesti terus cari ilmu. Dan seperkara yang aku rasa untung dalam aku mengusahakan projek Hubungan Rambang ni adalah aku dapat berbual bersama dengan para personality yang mahir dalam bidang mereka. Dari situ aku dapat menyelami pemikiran-pemikiran mereka dan mempelajari sedikit sebanyak perkara-perkara yang membuat mereka menjadi mahir dalam bidang-bidang tersebut. Jadi itulah keuntungan aku. Aku kalau boleh memang nak teruskan membuat lagi dan lagi temu bual dalam projek Hubungan Rambang. Tapi untuk berjaya, aku terus memerlukan sokongan para penonton. Jadi silalah like dan subscribe channel ini. Cindai pun ada macam satu, aku tak ingat lah cerita dia, macam lagu hantu ke apa. Okey, cindai dalam bahasa yang kita tahu fabric lah, sejenis kain. Tetapi di Minangkabau, cindai itu digelar Pontianak itu digelar cindai. I see. Cindai dipanggil adalah Pontianak. Si Cindai di Minangkabau. Daerah-daerah inilah. Jadinya kalau orang tak panggil nama manja kepada Pontianak lah, si cindai. Nama manja. Nama manja lah. Kerana Pontianak dia jambu dan cun dan mungkin lah kot tidak. Kan. So itulah kemungkinannya. Kalau seru sangat cindai tu kan datang dekat dia datang lah kan. Cindai lah mana. Cindai di sini ada. Pernah dengar tak? Dekat asrama tingkat 3-4 menyanyi dekat bilik air masa tu famous lah. Cindai lah. Lagi dengar dekat tepi tingkap je. Padahal tingkap tu tak ada apa, tingkat 3, siapa nak ada dekat situ. Cindai di sini. Tak berterabur lagi. Suspek juga. Masa itulah kan. Itu orang kata lagu hantu. Itu kisah dia. Masa tu umur berapa masa buat cindai tu semua tu? Cindai, Awal Dondang, Balkish, Hati Kamar semua. Awal 20-an. 97 aku umur 22. Apa yang membuat perpisahan atau keluar daripada Pak Ngahnya production? Aku muda dan darah panas. Pak Ngah pun ada satu, kalau orang kenal dia orang tahulah, hot temper juga. So mungkin adalah beberapa peristiwa yang menyebabkan tak berapa sihat lah dari segi. So aku bawa diri lah. Sebab sebenarnya itu takdir, hikmah. Aku keluar sebab tu dia masih lagi di puncak. Korang sama-sama popular. Mungkin aku meninggalkan dia tu, meninggalkan Pak Ngah Production sebenarnya. Sebab sebenarnya bukan aku menulis, bukan aku bekerja sebagai penulis lirik saja untuk dia, tapi juga menguruskan show-show, banyak kerja-kerja persembahan yang aku uruskan di Pak Ngah Production itu. Bukanlah semata-mata menulis lirik saja. Jadi perkara-perkara yang lain ini ada ketika panas, dua-dua panas kan, bertegang urat. Bukan pasal lirik, pasal kerja lah. Okay. Kan? Itu yang ambil keputusan, tak apalah, aku keluar kejap lah. Aku keluar lah. Tapi alhamdulillah tak start daripada tahun agak panjang dinginnya tu 2016 kami berjumpa balik.
berjumpa secara banyak benda, banyak tempat dan banyak peristiwa lah yang kami jumpa. Di antaranya adalah kami dianugerahkan ikon anugerah juara lagu AJL tahun 2016 kerana kemenangan Cindai dengan Balkis. Dipertemukan dalam photoshoot dalam masa pertandingan AJL tu pun dijemput naik ke atas pentas berdua duduk sebelah menyebelah sembang rancak kan. Jadi akhirnya pada kemudian berbalas mesej. 2016 itu sebenarnya masa 4 bulan sebelum Pak Ngah tak ada. Itu adalah kali terakhir saya jumpa dia, 4 bulan ke 5 bulan sebelum. Itu pun dijemput saya untuk ke satu majlis di UKM. Majlis apa, ingat tak? Majlis tak ingat majlis apa, tapi penerangan tentang irama-irama Malaysia ni lah. Saya sebagai tetamu je datang sebab dijemput oleh Pak Ngah. Okeylah, dan di UKM itu Pak Ngah memperkenalkan saya kepada semua yang hadir. Dia resist dia dulu. Dan itu adalah kali terakhir saya berjumpa dengan dia. Saya fikir sudah tutup buku perpisahan saya dengan dia dulu. Pada tahun 2016 tu, 2017, 2018 tu sudah tutup buku. Maknanya dah settle lah segala permasalahan silam tu lah dah settle. Dan maafkan dan saya pun sempat mencium ciumlah jenazah Pak Ngah pada last untuk terakhir kali. Sebab dia yang tahu bakat saya dalam penulisan dan dia yang memberi peluang untuk aku dalam industri muzik ni. Sehinggalah sebenarnya dia banyak mengajar aku tentang bukan saja pasal pengurusan produksi tapi juga pasal lirik lagu, teknik dan sebagainya, sampai aku mencipta satu kaedah untuk memudahkan orang menulis lirik lagu. Kaedah itu aku namakan lirik. LIRIK. Kaedah, dia menjadi satu kaedah yang mengajar. Teori atau kaedah lah. Nak tulis lirik kena ada lirik lah. LIRIK ni apa dia? L adalah lagu. Tak ada lagu, bukan lirik lah. Dia jadi puisi ataupun untaian kata-kata. Dalam lagu ada metrik, suku kata, itu kena tahu tu. Kemudian dia ada rentak, dia ada melodi, dia ada plot lagu. Plot lagu itu kau kena tahu dulu sebelum kau tulis lirik lagu. Plot cerita penulisan tu maksudnya. Plot lagu tu sendiri, plot melodi tu sendiri. Melodi tu sendiri. Melodi tu sendiri ada plot. Alright. Sebab itu gunanya metrik itu, suku kata itu dibuat dahulu mengikut melodi. Supaya kau tahu plot lagu tu berapa rangkap dia ada. Di mana klimaknya? Di mana pengakhirannya? Verse ni macam mana? Permulaan penceritaannya bagaimana? Kita plan lah benda-benda tu. Rentak, genre lagu, semua benda kena tahu. Sangat teknikal Sangat teknikal. Tu L lagu. I ilmu. Kau kena ada banyak ilmu untuk menulis lirik. Bukan setakat kau boleh tulis saja kau boleh jadi penulis lirik. Lirik kau biasa-biasa je lah. Ilmu bahasa, gaya bahasa, pemilihan perkataan, kemudian ilmu bangsa,
tentang bangsa kau. Bangsa ni ada macam-macam budaya dia, ada apa semua. Gunakan ilmu-ilmu puisi-puisi tradisional, misalnya kata ilmu kemanusiaan, sosiopolitik, sosioekonomi, dan juga ilmu agama. Nak tulis lirik lagu nasyid, misal kata, kenalah tahu sedikit pasal agama. Tak tahu, buka buku ataupun tanya pada orang yang tahu. Supaya tidak bercelaru nanti liriknya. I, R, rasa. Guna ada rasa dalam menulis. Rasa ni boleh dapat daripada pengalaman, daripada keprihatinan kau kepada orang, rasa keinsanan, rasa cinta. Yang kedua ilham. Mana kau dapat ilham? Kuncinya cuma satu, Tuhan, tetapi jalannya banyak. Jalan untuk kau menemui ilham itu. Berbalik kepada LIR tadi, daripada lagu pun kau boleh dapat ilham juga. Kau boleh dapat tali untuk menghubungkan kau dengan ilham. Daripada ilmu pun, kau ada ilmu sedikit tentang ilmu gaya bahasa, misal kata ilmu gaya bahasa. Antara lagu yang ada gaya bahasa yang spesifik adalah lagu Cakrahan, Harus Terpisah. Itu adalah Anadiplosis punya gaya bahasa dia gunakan. Dia buat lagu itu memang untuk memperkenalkan ataupun untuk mempergunakan gaya bahasa Anadiplosis. Lagu Harus Terpisah tu, tengok balik. Kena cari. Kemudian R, rasa. Daripada rasa kau boleh dapat ilham juga. Kemudian daripada Tuhan tadi. Kemudian daripada alam. Bukan alam semesta saja, alam lain pun. Alam syurga, alam neraka, alam akhirat, alam barzah, apa semua alam, semua jenis alam lah, termasuk alam sekitar, alam semula jadi. Dan K, unsur yang kelima adalah unsur karisma. Maksud apa tu karisma dalam tu? Karisma harus unik. Karya kau mesti unik. Kemungkinan boleh saja kalau bersesuaian dengan lagu boleh unik. Karisma ada bakat. Kau kena ada bakat, kena ada minat. Bakat, minat, unik. Kaya. Penulisan lirik ni ramai penulis lirik yang terkenal, dia ada gaya masing-masing. Macam Lolok, arwah Lolok, gayanya gaya bersahaja. Gaya bahasa-bahasa yang simple tetapi memberi makna. Macam Hafsah Hasan, dia lebih banyak menggunakan imbuhan. Itu gaya je. Kegelisahan di dalam kedinginan meniti sepi keseorangan. Sebuah kematian yang tiada bernesan, sendu mengiringi perpisahan. Berapa banyak imbuhan dia ada dalam satu rangkap lagu. Itu gaya dia. Kau kena membina gaya penulisan kau sendiri. Supaya baru kau dapat ini. Macam Amin Sahab, misal kata gaya Sufism dia. Kemudian yang akhir sekali bersifat baharu di dalam karisma itu. Benda yang orang tak pernah buat lagi. Jangan paling common pun adalah tajuk lagu. Jangan sama dengan orang. Cari identiti kau sendiri. Ataupun sekurang-kurangnya satu ilmu baharu. Ilmu yang baru pada orang diketengahkan. Benda yang belum orang pernah dengar. Dan sebagainya. Banyak benda yang aku belajar daripada Pak Ngah. Dan dia tak cakap secara direct dalam sembang-sembang apa semua tu. Tapi benda-benda tu mematangkan aku lah. Akhirnya aku menulis lah tentang kaedah ni. Dan ada di dalam buku lirikan lirik.
Ini buku ni dikeluarkan oleh JKKN, Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara. Ini dah ada JKKN. JKKN. Sejak bila ni? 2012 ke? Lama dah, 8 tahun dah cetakan kedua dah. Buku ini jarang dijumpai di mana-mana kedai sebab JKKN jual secara langsung daripada JKKN. So siapa yang nak kena pergi ke JKKN negeri ataupun ke JKKN HQ di sinilah. Pak Ngah sempat tengok buku ni? Pak Ngah pernah menyatakan mengenai buku ni? Ada komen dia? Ada pernah bicara? Tak sempat rasa nak bagi kat dia. Tapi kemungkinan dia tahulah. Kemungkinan dia pernah tengok lah buku ni. Korang tak pernah discuss atau Pak Ngah tak pernah cakap apa-apa pasal buku ni? Tak sempat pun. Tapi nak dapat buku ni kena buku ini pun aku ada satu je kopi. Dekat JKKN pun tak banyak dah rasanya. Buku ni rights ni siapa punya rights? JKKN punya. Tapi kalau nak buat balik ataupun nak rewrite balik untuk buku yang lain, kalau ada penerbit yang sudi nak terbitkan, boleh saja. Boleh saja. Tambah diperbaharui dari segi info-info di dalamnya dan sebagainya. Banyak benda yang aku ceritakan dalam buku ini. Ini kemungkinan besar adalah buku yang pertama di dalam Malaysia tentang teknik menulis lirik lagu. Tak ada lagi sebelum ni. Tak ada. Hafsah Hassan tak ada, Sami Sahab tak ada. Tak ada. Lolok tak ada. Tak ada. Cuari Selamat tak ada. Jadi 2016 tu jumpa balik Pak Ngah. Antara 2016-2018 korang dah tutup kisah silam. Dan dan dia pun pergi. Awal 2018 dia ada mesej saya. Mesej aku. Adalah bertanya tentang status lagu sekian-sekian, minta kebenaran untuk direkodkan balik apa semua. So sejak itu rajin per WhatsApp lah dengan dia. Huah macam biasa, tak ada apa. 15 tahun jugalah korang tinggalkan Pak Ngah Production 2001 kan. Rindu bukan tak rindu. Masa tu rindu. Apa yang paling menjadi kerinduan? Rindu lah aku nak menulis. Nak menulis. Nak express perasaan tu kan. Express.